أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi Bro Nasir bin Abdullah, Cikgu Muhammad yang dah pencen ya, serta Ustaz Saiful ya. Kedua-duanya mudah-mudahan Allah berikan ya pahala yang banyak insya-Allah. Baik. Kita melihat kembali dalam kitab Selamat Tinggal Dunia, Selamat Datang Akhirat pada muka surat 43. Ya, muka surat 43. Ya Allah, janganlah jadikan dunia tujuan terbesar hidup kami. Allah berfirman, fa'arid an man tawalla an zikrina walam yarid illa al-hayatad dunya zalika mabalaghuhum minal ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Maksudnya, maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surah An-Najm ayat 29 hingga 30. Firman Allah, maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Iaitu berpalinglah wahai Muhammad dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami. Tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Iaitu orang yang hanya menginginkan kehidupan duniawi. Dan orang-orang yang menjadikan tujuan terbesarnya adalah dunia. Ini tuan-tuan. Ya, kalau kita ni ada sifat tamak, ya, kita ni ada maksud dia tamak haloba dan dia hendak ya dalam dunia ini semata-mata dunia tuan-tuan. Sedangkan di akhirat pun ada. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan abadi. Tapi dia tak buat tuan-tuan. Ya, dia tak buat. Sebab apa tuan-tuan? Daripada subuh tak semayang. Ya, daripada ya Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, Maghrib tak semayang, Isyak tak semayang. Jadi susahlah nak masuk syurga tuan-tuan. Ya. Dia kena qada balik. Sebab itu disebut tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat.
Ya. Tuan-tuan ya. Sebab itu kita kena qadakkan balik solat-solat tu. Kalau tidak, susah nak masuk syurga, tuan-tuan. Ya. Ibu-ibu apa, susah kita nak masuk syurga. Ya. Sebab apa? Sebab ya, ada seorang budak tanya dengan saya, "Ustaz, ya, boleh ke kalau kami nak pergi karaoke?" Saya kata boleh. Ustaz memang sempoi lah. Aku memang sempoi. Tapi kamu kena ingat, jangan nyanyi lagu rock kapak. Maaf sayang, ku pinta dari. Jangan nyanyi lagu itu. Habis nak nyanyi lagu apa, Ustaz? Nyanyi lagu nasyid El Suraya Bandung tu. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. InsyaAllah, ya, esok tokeh karaoke tu masuk Islam, kata. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itu janganlah buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Ya, baik. Apa lagi katanya di sini? Ya, kami tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Ini saya ulang balik. Iaitu orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan duniawi. Dan orang yang menjadikan tujuan terbesarnya adalah dunia. Tuan-tuan, dia hendak dunia. Ya. Bertujuankan dunia adalah sama sekali tidak memiliki kebaikan. Tak ada kebaikan, tuan-tuan. Ya, tak ada kebaikan dalam dunia ini. Oleh sebab itu Allah berfirman, itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka, iaitu sejauh-jauh pengetahuan mereka hanyalah untuk mengejar dunia dan berusaha untuk mendapatkannya. Tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia pergi jumpa dengan piun, seorang piun. Dia ni dah 2 tahun ulang-alik ke pejabat tanah tu. Jadi bila ditanya pada piun ni, macam mana permohonan tanah saya ni? Apa kata piun tu? Oh, fail encik bawah sekali, 17 harakat bunyinya, tuan-tuan. Akhirnya dia putus asa, dia jumpalah dengan member dia, broker tanah. Dia kata, macam mana ni permohonan tanah saya ni tak dapat-dapat lagi. Apa kata broker, member dia tu? Mereka pun sembang dengan ahli, orang mana maunya. Jadi, apa kata sahabat ni? Dia kata, bukankah Nabi SAW bersabda, Ar-Rashi, orang yang mengambil rasuah, wal murtashi, yang menerima rasuah, kilahuma finnar, kedua-duanya duduk dalam api neraka. Broker ni kata, Mika pun Mika pun tak faham. Kalau tidak, sampai bila Mika tak dapat tanah? Dan tuan rahmati Allah, akhirnya kata sahabat ni, ya tak ya juga ya. Bunyi orang parik tu. Akhirnya dia kata, letakkan RM500. RM500. Kalau orang Cina ni, tuan-tuan, dia boleh bagi 1,000, dia boleh bagi 2,000, dia boleh bagi 3,000, dia boleh bagi 4,000, dia boleh bagi sampai 5,000. Sampai 5,000 dia boleh bagi. Tapi kita ni, tuan-tuan, tahulah tak ada apa, ustaz, udah tinggal spender je, kata dia. Akhirnya letak slow-slow dekat piun tu. Piun tu kata, okey encik, pukul 3 datang, fail dah siap. Nak kata apa, tuan-tuan, pada piun ni? Kalau tak, haram jadah punya, tuan-tuan. Inilah orang Melayu, tuan-tuan, yang mengambil rasuah, kemudian bagi pula pada anak-anak makan duit rasuah ni, tuan-tuan. Ni yang jadi masalahnya, tuan-tuan.
anak jadi degil, anak jadi melawan kita. Ya, akhirnya dia hantar kita ni ke rumah orang tua. Baik itu tata rahmati Allah, janganlah kita mengambil rasuah. Ya, baik. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Bermaksud, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, maha mengetahui akan maslahat hamba-Nya, dan juga Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan juga menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Kesemua itu berada di dalam ilmu kekuasaannya. Tata rahmati Allah. Abu Talib, ya, ketika mana Nabi SAW ya menyatakan, ya, wahai pamanku, wahai pakcikku, qul la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah, satu kalimah yang diizinkan aku untuk memberi syafaat kepadamu. Ketika itu Abu Jahal, Abu Lahab, ya, masa tu penuh dengan orang kafir Quraisy ni tuan-tuan. Abu Jahal, Abu Lahab ni tuan-tuan, dia kata apa? Wahai Abu Talib, apakah kamu nak meninggalkan agama nenek moyang kita? Berhala lah. Ya. Berhala tuan-tuan. Apakah kamu nak meninggalkan agama nenek moyang kita? Famaza sayaqulun nas, maka apa kata orang nanti kepada kamu sedangkan kamu adalah ketua kaum? Akhirnya, ya, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Ni tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu mahu. Ya. Tetapi akulah yang memberi hidayah kepada siapa yang aku mahu. Ini tuan-tuan. Sebab itu, tata rahmati Allah, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Ya. Sebab apa? Sebab dia banyak membantu Nabi. Ya. Dalam neraka nanti tuan-tuan, dikatakan dipakaikan dengan terompah daripada api neraka hingga cahaya otak dia. Betul ya? Abu Talib ni banyak mempertahankan Nabi. Ya, banyak, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Inilah masalah dia tuan-tuan. Ya, baik. Kita tengok yang ke-19. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang akan hilang. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa la'un wa zinatun wa tafakhuru bainakum wa takasuru fil amwali wal aulad kamasali ghaisi a'jabal kuffar nabatuhu summa ya'iju fatarahu musfaran summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, dan perhiasan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengkagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warna kuning menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras
dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Tuan-tuan rahmati Allah, ya. Sebab itu kita, ya, kita kena buat segala-galanya. Solatnya, ya, baca Al-Qurannya, ya, zikirnya, ya. Afdal zikra fa'ala annahu la ilaha illallah. Tuan-tuan, ya. Kita menyatakan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Allah itu yang paling layak kita sembah, ya. Itu dia. Sama ada kita, ya, membaca tahlil, kita membaca Al-Quran, ya, kita berzikir dan sebagainya, itu yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Ada seorang lelaki yang didengar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia berdoa, Allahumma ja'alni min qalil, ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Ba'da intihai doa, lepas saja lelaki itu berdoa, Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya, lima tad'u kazalik, kenapa kamu berdoa begitu? Lalu jawab lelaki ini, wa qala hadzal fulan ala tasma' ma qala Allah Ta'ala faqalilan ma tashkurun. Sikit sangat daripada hamba-Ku yang bersyukur di atas nikmat yang kita beri, yang aku beri. Maksudnya apa tuan-tuan? Sikit sangat di antara kita ni yang masuk syurga. Yang mana? Yang depan saya ni lah, ibu-ibu apa ni. Ya. Yang Allah Ta'ala akan masukkan kita semua ini ke dalam syurga. InsyaAllah. Yang lain mana tuan-tuan? Saya katakan tadilah, subuh tak semayang, Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, Maghrib tak semayang, Isyak tak semayang. Susahlah nak masuk syurga. Kemudian kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, agar Allah mengampunkan dosaku. Macam mana Allah nak ampunkan tuan-tuan? Ya, macam mana Allah nak mengampunkan daripada, ya, mengampunkan dosa kita? Sebab apa tuan-tuan? Dengan minum araknya, dengan berjudinya. Jadi susahlah Allah nak ampunkan tuan-tuan, kecuali kita bertaubat. Dengan taubat nasuha, barulah Allah Ta'ala ampunkan tuan-tuan. Inilah masalah orang-orang kita ni tuan-tuan, ya. Ada seorang staff saya dah pencen, dah 6 tahun pencen. Dia kata, Ustaz, kami ni nak pergi ke surau di Taman Meru sebab nak minta nombor ekor daripada Datuk Jin. Sultan mana bagi Datuk, Wallahualam tuan-tuan. Pergilah tuan-tuan ke sana, kemudian, ya, rupanya jin tu jin Islam. Apa kata jin tu? Judi ni haram. Padan muka tuan-tuan. Pergi pula jumpa jin kebun pisang, yang ni kapiok. Datuk, kami datang nak minta nombor ekor. Demo ni suka nombor ekor tuan-tuan. Ya. Jin kapiok ni kata, okey, cari jantung pisang yang paling besar. Bawa kepada aku. Tuan-tuan, 5 orang ni mencari, merata mencari, akhirnya jumpa jantung pisang. Kata jin tu buka. Buka. Apa kata staf saya ni? Ya Allah Ustaz, memang ada nombor dalamnya Ustaz. Nombornya cantik. Hanya kaki ekor je tahu cantik tak cantik. Jadi, pesan jin tu, kalau menang first prize, jangan lupa sedekah pisang ke Darul Taklim ni. Mudah tuan-tuan. Jangan lupa sedekah pisang ke Darul Taklim. Ada ke? Ya. Sebab itu kena tanya dulu. Ini sempena apa ni? Jangan main telan orang pulau sawa sampai boroi perut tu. Tanya dulu, ni sempena apa ni? Ini sempena kenduri kesyukuran anak teman. Makan halal.
Tapi kita dah makan, tuan-tuan, lepas tu kita sedara. Ni sempurna apa ni? Menang loteri semalam. Apa? Pisang loteri. Kita kena tahu membezakan di mana yang halal dan di mana yang haram ni, tuan-tuan. Ya? Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, takut-takut kita makan pisang loteri. Ya? Baik. Okey, saya ulang balik. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid ayat 20. Dalam ayatnya ini, Allah menyisihkan dan meremehkan akan kehidupan dunia yang hanya bersifat melalaikan. Ya, tuan-tuan. Ya, Allah memberi teguran, ya, bahawasanya ianya adalah melalaikan. Suatu permainan, perhiasan dan juga sebagai tempat manusia saling bermegah-megah. Kita megah-megah, tuan-tuan. Ya. Kita ada, ya, kondo mewah. Sampai 5 buah. Ya. Megah, kita megah dan berbangga-bangga dengan harta, banyaknya harta dan juga anak. Kita bermegah-megah, tuan-tuan. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam neraka, tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Ya. Firman Allah di atas adalah sama dan sesuai dengan firman Allah di dalam ayat yang lain. Zuina linnas hubbus syahwatu minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang dari banyak jenis, emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawak ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Surah Ali Imran ayat yang ke-14. Dalam firman Allah di dalam surah Al-Hadid, Allah membuat perumpamaan dunia dengan bunga kehidupan yang akan punah dan nikmat yang akan berakhir. Allah berfirman, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning kemudian menjadi hancur. Yakni kehidupan dunia adalah seperti hujan yang datang setelah adanya berputus asaan manusia. Sebagaimana firman Allah, huwallazi yunazzilul ghaisa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa waliyul hamid. Maksudnya, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Surah Asy-Syura ayat 28. Ja'far bin Abi Talib, ya, pernah menemui dengan Raja Najasyi. Ya. Apa kata Ja'far bin Abi Talib? Ayuhal Malik, wahai Raja Najasyi, nahnu qauman ahla jahiliyah. Kami satu kaum yang penuh dengan kebodohan. Ya, kami ini satu kaum yang penuh dengan kebodohan. Di mana bodoh mereka ni, tuan-tuan? Mereka adalah penyair. Mereka pandai
membaca, mereka pandai menulis, mereka pandai mengira. Di mana bodoh mereka ni tuan-tuan? Na'budul asnam, kerana kami ni menyembah berhala. Tuan-tuan, ya, berhala yang tidak bercakap, berhala yang bisu, berhala yang pekak badak, kata orang Perak labang. Dalam sirah Ibn Hisham ada 4 berhala yang disembah. Antaranya ialah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Al-Ubal. Ini 4 berhala besar tuan-tuan. Dalam Kaabah, luar Kaabah ada 360 berhala pula dia sembah tuan-tuan. Ya. Dan berhala ini mereka sembah ikut selera masing-masing. Kalau nak maju dalam segi tijarah, perniagaan, mereka sembah berhala ni. Kalau nak maju dalam pertanian, mereka sembah berhala ni. Ni tuan-tuan, ya, dalam kitab sirah Ibn Hisham, berhala-berhala ini mereka sembah. Tak kiralah daripada batu ke, daripada kayu ke, mereka sembah tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana ya, inilah yang berlaku pada masa orang-orang Arab jahiliyah ni tuan-tuan, ya. Baik. Apa lagi? Wa huwal ladzi yunazzilul ghaisa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa wal waliyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Asy-Syura ayat 28. Saya ulang balik tadi, ya. Firman Allah, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Yakni seperti hujan yang menyebabkan tanaman yang disiraminya mengagumkan para petani. Maka demikian juga orang-orang kafir mengagumkan kehidupan dunia. Dunia ni sementara je. Ya, dunia ini sementara sahaja. Ya, yang merupakan tujuan yang mereka usahakan untuk terwujud. Ini tuan-tuan, ya. Sedangkan kita ini beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian Allah berfirman, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Iaitu kehidupan dunia yang mereka kagumi dan merupakan tujuan hidup mereka yang digambarkan dengan suatu tanaman. Kemudian menjadi mengering dan berubah warnanya menjadi kuning dan akhirnya hancur. Demikian pula kehidupan dunia yang awalnya baik dan indah, namun akhirnya berubah menjadi kering dan akhir, tuan-tuan. Sebab itu, ya, kita kena, ya, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tanya dengan saya, Ustaz, dia kata, ya, Allah Ta'ala ini bersifat uluhiyah, bersifat rububiyah. Betul kan Ustaz? Ya, betul, saya kata. Jadi Ustaz, saya datang jumpa Ustaz ni sebab nak bagi tahu Allah itu bersifat uluhiyah. Ya, Allah Ta'ala itu bersifat uluhiyah, saya kata. Ya, Allah Ta'ala yang menjadikan bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia. Allah Ta'ala yang menjadikan lembu. Allah Ta'ala yang menjadikan kambing. Semuanya itu bersifat uluhiyah. Ya, buminya, langitnya, ya. Okey. Kemudian Allah Ta'ala itu bersifat rububiyah. Apa itu rububiyah ni, tuan-tuan? Ibu-ibu apa? Iaitulah Allah Ta'ala ini memerintahkan kepada pantai hanya bermain di gigi pantai sahaja. Jangan masuk ke dalam pekan. Ya. Tapi bila manusia ini melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata? Ya, Allah masuk
sampai ke pekan. Tuan-tuan. Ya. Masuklah kamu sampai ke pekan. Pasal apa? Kerana za'aral fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Apa tuan-tuan? Berlakunya kefasadan sama ada di pantai, di laut ataupun di pantai di atas perbuatan tangan-tangan manusia. Lalu Allah perintahkan, apa dia? Wahai pantai, masuk hingga ke bandar. Jadilah dia tsunami. Tuan, kita janganlah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ya, berlakulah tsunami. Saya teringat tuan-tuan ya, satu pelajar yang belajar di Indonesia. Ya. Dia kata bila berlaku tsunami ni ustaz, ya Allah ya Tuhan, bercampur tanah hitam warnanya tuan-tuan. Ya, saya terpaksa berpaut di pencawang Indonesia tu, berpaut tuan-tuan. Kemudian saya lihat ada seorang budak perempuan hanyut daripada 3 kampung juga berpaut pada pencawang Indonesia tu. Saya tak tengok dia walaupun dia sudah tidak ada pakaian lagi, saya tak tengok. Yang saya, ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku daripada tsunami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku daripada tsunami ini ya Allah. Dia doa macam tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia tak tengok langsung tuan-tuan pada budak perempuan yang sudah koyak rabak bajunya. Dia tak tengok langsung. Tapi kalau lepas tu dia tengok, wallahualam tuan-tuan. Ya. Dia tak tengok tuan-tuan. Ya, orangnya warak budak ni. Ya, orangnya warak ustaz ni, warak. Sebab apa tuan-tuan? Dia mengatakan, ya Allah selamatkanlah aku daripada tsunami ini ya Allah. Selamatkanlah aku daripada tsunami ini ya Allah. Tak termati Allah. Ya, sebab itu mana-mana yang Allah dah bagi hidayah ini, ya, tsunami ini adalah suatu orang kata apa tuan-tuan, adalah suatu bala kepada kita tuan-tuan. Saya pernah tuan-tuan ya pergi ke Mesir masa tu tahun 1993 sampai 1998. Ketika itu berlaku gempa bumi. Tuan-tuan ya, gempa bumi ya. Sahabat saya panggil Cik Yi. Munawir, tubik. Dah tuan-tuan. Sebab saya tengok lampu tu, gempa bumi, lampu tu dah macam bentuk es. Tubik, dia kata. Dia cakap Kelantan tu. Ya. Tubik, dia kata. Keluar. Munawir, keluar. Saya pun tuan-tuan pakai tuala je. Ya. Tuala je. Berlari. Orang Arab kata, Leh. Dia kata, apa kamu ni? Biasalah gempa bumi. Oh, mak, sombong betul demo ni tuan-tuan. Ya. Gempa bumi ni biasalah. Tak kena atas demo tuan-tuan, baru padan muka. Tak rahmati Allah. Ya. Sebab itulah, ya, tsunami ke, gempa bumi ke, semua ini adalah bala di atas perbuatan manusia. Itu yang disebut dalam firman Allah tadi, zaharal fasad fil barri wal bahri. Apa dia? Berlaku kefasadan di atas tangan-tangan manusia. Sama ada di darat maupun di lautan. Ya, bima kasabat aidin nas. Di atas perbuatan tangan-tangan manusia. Ya, sebab itu tata rahmati Allah, janganlah kita buat benda-benda yang Allah Taala larang. Ya, baik. Demikian juga dengan manusia yang asalnya seorang bayi yang hanya boleh menangis, kemudian berubah menjadi anak kecil.
dan lalu menjadi remaja, orang dewasa, dan akhirnya menjadi orang tua yang lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Kemudian orang tua itu akhirnya meninggal dunia dan kembali kepada penciptanya. Ini tuan-tuan ya. Ayah saya pun dah meninggal lebih kurang 5 bulan yang lepas. Tanya, saya yang solatkan jenazah dia di Masjid Al-Ittihadiyah, Kampung Tengku Husin. Ya, saya mensolatkan jenazah dia. Kemudian adik saya membacakan talqinnya. Kami bergilir-gilir, berganti-ganti tuan-tuan. Ya, walaupun tuan-tuan kita rasa sedih dengan pemergian ayah saya yang umur 83 ni tuan-tuan, tapi kita kena redha. Ya, kita kena redha tuan-tuan, kerana itulah qada dan qadar Allah. Ada seorang pengerusi ni tuan-tuan, dia ni selalu solat tahajudnya, solat tasbihnya, ya. Dia banyak pergi qiyamul lail di masjid ni tuan-tuan, ya. Tetapi dia tak boleh terima tuan-tuan atas kematian anak sulungnya. Dia tak boleh terima tuan-tuan. Banyak dia kata, ya, banyak penagih-penagih yang ada dekat kawasan ni, kenapa anak aku juga yang dia ambil? Bila AJK ni datang melawat dia tuan-tuan, istighfar AJK ni. Masya Allah, Haji, kita kena redha dengan qada dan qadar Allah. Kemudian dia bawa seorang ustaz, bukan akulah, ya. Dia bawa seorang ustaz untuk bagi motivasi kepada pengerusi ni, ya. Jadi ustaz ni kata pengerusi, kita kena redha, iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Bila datang ajal ni, kita kena redha. Dia takkan cepat sesaat dan dia takkan lambat sesaat. Maknanya apa, ibu bapa? Kalau malaikat Israel tu datang, dia akan jadi pukul 12 tepat. Dia takkan jadi 11.59. Dia takkan jadi 12 1 minit. Sebab ini perintah Allah. Pukul 12 malam tepat, ya, malaikat Israel ni akan mencabut nyawa kita. Menangis, ya. Pengurusi masjid ni menangis. Menangis dia. Tapi dia ulang balik. Dia kata, punya banyak penagih-penagih di dalam, ya, kampung ini. Kenapa anak aku juga yang diambil? Ustaz ni ulang balik, itulah namanya qada dan qadar Allah. Kita tak boleh buat apa. Ya, itulah qada dan qadar Allah. Kita kena redhalah di atas yang Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan anak tuan ini Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga. Baru umur 18, masuklah dalam syurga, insya-Allah. Ya. Ya, tuan-tuan rahmati Allah. Ya, sebab itu janganlah, ya, kita melakukan yang Allah Ta'ala beri itu. Ya, siapa-siapa yang Allah dah bagi hidayah ini, ya, Allah Ta'ala akan berikan, ya, kepada kita, insya-Allah. Perkara ini sama dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Maksudnya Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat.
Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dan dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya tuan-tuan, mula-mula kita ni ya kuat. Kemudian kita ni beruban. Beruban ni tuan-tuan, ya memanglah. Ya, bila makin lama makin tua, dia beruban lah tuan-tuan. Ya. Dan Allah maha mengetahui. Ya. Apa dia? Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang mengetahui lagi maha kuasa. Dalam perumpamaan ini dinyatakan bahawa dunia hanya bersifat sementara, ya, dan akan hancur. Dunia ni sementara je tuan-tuan, ya, dan kita akan hancur, ya. Maka sebaliknya, dengan kehidupan dunia bersifat abadi dan selamanya. Allah berfirman, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Iaitu kehidupan akhirat tersebut berisikan azab yang keras dan keampunan dari Allah serta keredaannya. Maknanya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Tetapi kena masuk neraka dulu. Ada seorang, ya, datin bertanya kepada almarhum Datuk Ahsanuddin Al-Hafiz. Dia kata, Datuk, boleh tak, ya, kalau saya, ya, nak masuk syurga? Datuk almarhum Datuk Ahsanuddin kata, boleh. Walahum ma yad'un. Bagi mereka apa yang mereka doakan. Tapi saya risau datin, takut datin transit tempat lain dulu. Kat mana tu? Neraka lah. Jadi saya tak jamin Datuk ni, ya, masuk syurga dulu. Saya tak jamin datin, ya, Datuk ni dulu masuk syurga. Ya. Ya. Dia Datuk Ahsanuddin ni lah, dia saja menyakat, ya, datin ni, ya. Dan saya tak jamin kalau bidadari syurga bawa, ya, Datuk ni ke syurga. Sebab dia, ya, tata rahmati Allah, kita kena beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Dalam perumpamaan ini dinyatakan bahawa dunia hanya bersifat sementara dan akan hancur. Saya ulang balik tadi. Maka sebaliknya, dengan kehidupan akhirat yang bersifat abadi dan selamanya. Allah berfirman, dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Iaitu kehidupan akhirat tersebut berisikan azab yang keras dan keampunan daripada Allah. Ya, azab keras dan juga Allah memberi keampunan, ya, kepada kita semua serta keredaannya. Bagi mereka yang terperdaya kehidupan dunia, maka bagi mereka adalah azab yang keras dari Allah. Bagi mereka yang sempat bertaubat dan juga orang-orang yang bertakwa, maka mendapatkan maghfirah, keampunan Allah serta keredaannya. Tuan-tuan, ya. Sebab itu saya katakan tadi, ya, sama ada kita, ya, solat qiyamul lail ke, ya, apa dia tuan-tuan, ya, kita buat baca Al-Quran ke, ya. Nabi kata alif lam mim. Alif tu 10, lam 10, mim 10. Kita dapat 30. Tuan-tuan, alif lam mim tu 10, 30 kita dapat. Tapi janganlah pendek benar. Alif lam mim sadaqallahul azim. Udah, pendeknya 30 pun jadilah ustaz, kata dia.
Tuan ya. Sebab itu tataran mati Allah, kalau kita ya membaca Al-Quran, ya kita berzikir, ya kita bertahlil, ya kita baca doa selamat, semuanya itu ya adalah mendapat pahala yang banyak tuan-tuan. Ya. Sebab itu tataran mati Allah, mana-mana yang Allah dah bagikan hidayah ini, janganlah kita kembali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan dan yang menipu. Yakni kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang kelak akan hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di syurga lebih baik dari di dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Bacalah firman Allah, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadis riwayat Ibnu Harir, tetap ada penambahan. Ini tuan-tuan ya. Allah Ta'ala insya-Allah akan masukkan kita ini ke dalam syurga yang kekal abadi ni tuan-tuan. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannah. Beritahu kabar gembira kepada ahli-ahli syurga yang membuat amal salih. Tak kira lah tuan-tuan, kita baca Quran ke, kita berzikir ke, ya, kita buat apa-apa saja, insya-Allah Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Ya. Apa lagi tuan-tuan? Tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Ada sungai daripada susu, Allahu Rabbi tuan-tuan. Ada sungai daripada madu, masya-Allah. Ya, ada sungai ya daripada kasturi, Allahu Rabbi tuan-tuan. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat ya memberikan kita masuk ke dalam syurga Firdausnya, insya-Allah tuan-tuan. Ya, ibu-ibu apa? Insya-Allah Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, ada sungai madu, ada sungai min laban susu, ada sungai kasturi, ya, ada yang satu lagi saya tak ingat dah, tajri min tahtihal anhar. Ya. Sebab tak ada orang tanya dengan saya, ustaz, ya, macam mana kita nak tahu madu asli dengan madu tulen? Madu tiruan. Kata dia, madu asli dengan madu tiruan. Dia kata saya. Saya kata, okeylah. Madu yang asli tu, kalau kita tonggengkan, ya, dia jadi inilah, dia madu betul lah tu, pure madu. Madu tiruan, kalau kita tonggengkan, dia itu tiruan lah. Ustaz, apa dia nyakat aku? Ustaz, saya nak bagi tahu ni, saya nak kahwin seorang lagi. Kahwin seorang lagi? Rupanya dia kata dia nak kahwin seorang lagi. Sebab itu kena madu tulen, madu apa benda ni, dia nak bermadu lagi, tuan-tuan. Sebab tu saya kata, berani ke mikir? Sekarang bini kata nak kahwin seorang lagi, dikerat dengan telur-telur sekali, tuan-tuan. Ya, bukan takut bini tak takut dengan aku, tuan-tuan. Ya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, benda-benda macam ni kita kena ni lah orang kata, ya. Baik.
Firman Allah dalam kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, saya ulang balik ya. Yakni kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang kelak akan hilang. Rasulullah bersabda, di syurga lebih baik dari dunia. Dan apa yang ada di dalamnya, bacalah firman Allah, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, baik. Kita tengok pada muka surat 47, iaitu kelapangan Allah terhadap rezeki hamba-Nya adalah untuk menguji mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ وَأَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Nampak tuan? Rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rezeki itu Allah yang beri, tuan-tuan. Tiba-tiba katanya Allah menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, ya tuan-tuan. Ya, sebab kita tidak memuliakan anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilal yatim hakadha. Aku yang menjaga anak yatim ni macam ni, kata Nabi. Ya, sebab apa tuan-tuan? Anak-anak yatim ini mestilah kita santuni. Saya tengok tuan-tuan, ada satu masjid, ya, yang jadi orang kata yang buat tu orang Bengali, tuan-tuan. Orang Bengali pula. Ya. Dia pergi ke surau, tuan-tuan ya. Kemudian dia minta bantuan. Orang Bengali tu. Ya. Bukan orang Islam. Ya. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, saya tengok ada seorang budak tu, Allahu Rabbi, mak bapaknya mati dalam aksiden, ya Allah. Kecil lagi tuan-tuan. Saya ingat dalam umur 5 tahun. Allahu Akbar, budak perempuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ya, Bengali tu pula yang bagikan apa bereh lah, bagikan apa ikannya dan sebagainya. Dia buat tuan-tuan. Ya, Bengali tu pula yang bagi tuan-tuan. Ya. Masa tu saya ni lah nak ajak mereka ni semua ni lah ya, untuk pergi ke situ, dan ya, Bengali ni pula tuan-tuan yang bagi bereh, yang bagi apa semua ni tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan, ya, kesian tengok anak-anak yatim ni tuan-tuan, yang kematian mak bapaknya ini, ya Allah ya Rabbi tuan-tuan, ya, kesian kita tengok, ya. Baik. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak mengajak orang-orang miskin makan. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang batil. Makan pula harta pusaka ni tuan-tuan. Sebab itu ada seorang yang bertanya dengan saya, Ustaz, tahu tak, ada batu sempadan. Ya, ada batu sempadan. Dia kata kan. Jadi saya kata, tak. Itu batu api nama dia. Ya, yang ini batu api sebab berebutkan harta pusaka ni. Ya, berebutkan harta pusaka ni tuan-tuan, Allah Taala akan masukkan kita ke dalam neraka. Janganlah berebut tuan-tuan. Redha je. Ya, redha je tuan-tuan.
Ayah saya ada kebun kelapa sawit. Ya. Kemudian ada orang kata pokok derian. Ya. Memang banyaklah derian-derian tu, bila luruh tu banyak dekat parit tu. Banyak, ya. Tapi masalahnya tuan-tuan, janganlah kita bergaduh dengan adik-beradik. Saya pun reda je, ya. Walaupun ayah saya sudah tidak ada lagi, ya, kita kena reda tuan-tuan. Ya. Maknanya apa tuan-tuan? Jangan kita bergaduh. Ya, jangan kita bergaduh, ya, dengan adik-beradik ni, ya. Baik. Apa lagi tuan rahmati Allah? Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Kita ni amat mencintai harta benda ni tuan-tuan dengan kecintaan yang berlebih-lebih tuan-tuan. Surah Al-Fajr ayat 15 hingga 20. Dalam ayat ini Allah menyatakan suatu peningkatan kepada manusia pada muka surat 48, ya, yang meyakini bahawa Allah memberikan rezeki yang luas kepadanya adalah merupakan suatu bentuk permuliaan dirinya. Maknanya tuan-tuan, Allah muliakan diri kita. Perkara ini tidak benar sebab Allah memberikan rezeki kepada hamba-Nya adalah untuk menguji mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya, apakah mereka menyangka bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawasanya kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka itu tidak sedar. Tak sedar-sedar lagi tuan-tuan. Surah Al-Mu'minun ayat 50 hingga 56. Juga dalam ayat di atas surah Al-Fajr, Allah menyatakan pengingkaran bagi mereka yang meyakini bahawa sesiapa yang disempitkan Allah rezeki baginya adalah untuk meremeh dan merendahkan dirinya. Allah berfirman, ya'ani, sama sekali tidak. Ini bukanlah seperti yang kamu yakini. Allah memberikan rezeki kepada mereka yang dicintai dan juga Allah tidak dan juga yang tidak dicintai. Allah juga menyempitkan orang-orang yang dicintainya dan juga tidak dicintai. Akan tetapi, ukuran di sini ialah besarnya ketaatan kepada Allah dalam kedua bentuk ini. Jika merupakan orang kaya, maka hendaklah mensyukuri nikmat Allah. Dan jika merupakan orang fakir, maka hendaknya ia bersabar. Ya, firman Allah, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Bermaksud akan tetapi sebenarnya hal ini disebabkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah orang Muslim ialah orang yang di dalamnya terdapat anak yatim dan dia berbuat baik kepadanya. Dan seburuk-buruk rumah orang Muslim adalah orang yang di dalamnya terdapat anak yatim dan dia berlaku buruk terhadapnya. Hadis riwayat Abdullah bin Mubarak. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, anak yatim ini mestilah kita muliakan. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aku dan penanggung anak yatim seperti ini dalam syurga, sambil menunjukkan jari, kedua jarinya, tengah dan jari telunjuknya. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Iaitu tidak mengajak berbuat baik kepada kaum fakir miskin dan saling mengajak mereka antara mengenai hal itu. Memakan harta pusaka, iaitu makan warisan atau pusaka dengan cara mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram,
serta kecintaan yang berlebihan, iaitu sangat mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Terhormati Allah, Abdurrahman bin Auf menyediakan makanan. Kalau setakat menyediakan makanan tak apalah tuan-tuan, Tapi dalam masa yang sama dia menyediakan arak. Ni tuan-tuan, arak. Kemudian yang jadi imamnya ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, bila mabuk, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Mabuk, tuan-tuan. Yang jadi imamnya ialah Sayyidina Ali. Mabuk, tuan-tuan. Terhormati Allah, yang ini Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri salat ketika mana kamu mabuk. Mabuklah. Sehinggalah tuan-tuan, Allah turunkan ayat pengharaman arak. Tapi Allah tak turunkan dengan serta-merta. Dibuat secara tadarujan, berperingkat-peringkat tuan-tuan. Kemudian barulah turun ayat pengharaman arak. Ketika itu tuan-tuan, dipecahkan wine tu di Madinah ni, dipecahkan wine ni tuan-tuan, hingga merah dengan wine tu. Merah tanah-tanah di Madinah ni tuan-tuan. Pasal apa? Kerana para sahabat tidak lagi mahu meminum arak. Ni tuan-tuan wallahu alam bisawab. Nanti kita akan sambung lagi tuan-tuan pada muka surat 49. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala menjadikan kita daripada golongan orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salah minas syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'annal bala wal waba wal ghala. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada kami bala bencana-Mu dan daripada sebarang penyakit. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepada-Mu, ya Allah, jangan Kau umumkan bala itu ke atas kami, ya Allah, kerana kami orang yang salat, yang rukuk dan sujud kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.